Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Aiman bin Khairul Azam dan ahli kumpulan saya Razik, Afwah, Irsyad, Zam dan Jordan akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Sejarah Asal-usul Baba Nyonya dan India Muslim di Malaysia. Sebelum itu, saya ingin menerangkan sejarah tentang Baba Nyonya. Baba Nyonya merupakan keturunan kaum Cina yang unik kedudukannya daripada golongan kaum Cina yang terdapat di Asia Tenggara Tanah Melayu, khususnya di negeri Melaka. Mereka menggelar diri mereka sebagai Baba atau peranakan kerana mempunyai unsur tradisi Cina serta kebudayaan Melayu. Selain itu, India Muslim Malaysia kebanyakannya berasal daripada Tamil Muslim. Mereka berhijrah daripada India Selatan berabad-abad dahulu ke Tanah Melayu dan lain-lain tempat di Asia Tenggara. Mereka dikategorikan sebagai India di Malaysia. Bagi objektif pertama kajian tersebut ialah sejarah kaum Baba Nyonya serta India Muslim, termasuk aspek faktor kedatangan, malahan juga dari aspek kehidupan dan budaya kaum-kaum tersebut. Melalui proses penyelidikan tersebut, kumpulan kita akan mendapat gambaran yang lebih teliti dan jelas tentang sejarah kaum Baba dan Nyonya serta India Muslim, budaya dan amalan kehidupan kaum masing-masing. Objektif yang kedua ialah pandangan warga Malaysia tersebut terhadap kaum Baba dan Nyonya serta India Muslim dari segi konsep adaptasi budaya. Bagi bahagian abstrak, kajian tersebut dijalankan bagi mencari maklum serta informasi yang berkaitan dengan asal-usul kaum Baba Nyonya dan India Muslim, serta mendapat gambaran tahap kesefahaman masyarakat Malaysia terhadap konsep adaptasi kaum Baba Nyonya serta India Muslim dalam aspek kebudayaan. Kaedah kaji selidik telah digunakan bagi kajian tersebut. Sebanyak minimum 30 kaji selidik telah diagihkan untuk diisi oleh pelajar-pelajar Universiti Teknologi Petronas, pelajar-pelajar universiti lain dan orang awam. Dalam soal selidik ini terdapat beberapa soalan yang berkaitan dengan sejarah asal-usul Baba Nyonya dan konsep adaptasi budaya. Umur, bangsa dan agama responden juga diambil kira supaya bidang penyasaran kajian tersebut menjadi lebih luas. Selain itu, soal selidik kini dijadikan sebagai alat utama bagi mengumpul data secara kuantitatif. Kami telah dapati bahawa kajian ini bahawa kaum-kaum di Malaysia peka mengetahui tentang kewujudan kaum Baba Nyonya dan India Muslim. Terdapat juga yang tidak mengenali kaum-kaum tersebut, terutamanya mengenai budaya kaum. Contohnya, Baba Nyonya di Melaka dan India Muslim di Pulau Pinang. Sebahagian besar kaum-kaum di Malaysia tidak mengetahui bahawa kaum India Muslim berasal daripada China Selatan dan kaum Baba Nyonya berasal dari negara China. Data juga menunjukkan kaum-kaum di Malaysia masih peka mengenai kaum-kaum ini. Pengetahuan ini harus ditelah kepada umum. Dengan ini, kaum-kaum tersebut tidak akan hilang di dalam zaman. Metodologi kajian ini membincangkan kaedah penyelesaian yang kami gunakan untuk menyiapkan kajian ini. Kami membahagikan metodologi kajian ini kepada beberapa bahagian, iaitu reka bentuk kajian, kaedah persafilan dan populasi, instrumen kajian dan prosedur kajian. Baiklah, untuk yang pertama, reka bentuk kajian. Untuk kajian ini, kami memilih untuk menggunakan kaedah kaji selidik. Kaedah ini merupakan alat utama bagi kami untuk mengumpul data secara kuantitatif. Yang kedua, kaedah persafilan dan populasi. Untuk menyiapkan kajian ini, kami memerlukan sekurang-kurangnya 30 orang responden. Kaji selidik ini juga ditumpukan kepada pelajar-pelajar UTP kerana pelajar-pelajar UTP terdiri daripada pelbagai kaum yang berbeza bertepatan dengan objektif kajian kami. Yang ketiga, instrumen kajian. Kami mengagihkan borang kaji selidik ini menggunakan Google Form. Mengapa kami memilih untuk menggunakan Google Form? Kerana Google Form ini lebih mudah untuk disebarkan dan kerja-kerja pengumpulan data juga akan menjadi lebih mudah. Selain itu, menggunakan Google Form juga lebih menjimatkan masa dan tenaga berbanding melakukan temubual dan mengedarkan borang kaji selidik kepada setiap individu. Tiga. Yang terakhir, prosedur kajian.
Kami menggunakan jangka masa selama seminggu untuk menyiapkan kajian ini supaya kami memperoleh bilangan responden yang mencukupi. Jangka masa selama seminggu ini sebenarnya sudah mencukupi kerana untuk mengisi Google Form tersebut hanya memakan masa selama 5 hingga 10 minit dan tidak akan memakan masa yang sangat lama. Melalui kajian kami, terdapat beberapa kepentingan yang kami peroleh. Antaranya yang pertama, kami dapat membuka mata serta pandangan pelbagai kaum di Malaysia terhadap budaya Baba Nyonya dan India Muslim. Perkara ini penting kerana kedua-dua kaum tersebut merupakan kaum yang unik serta mempunyai latar belakang sejarah yang lama di Malaysia, dan kita sebagai rakyat Malaysia haruslah memahami serta mewarisi budaya-budaya tersebut agar tidak dilupakan. Baiklah, yang kedua, melalui kajian kami mendapati pelbagai kaum di Malaysia tidak mempunyai pandangan yang mendalam terhadap kaum Baba Nyonya dan India Muslim. Jadi, oleh itu, kajian kami penting agar langkah-langkah boleh diambil supaya pelbagai kaum di Malaysia tidak mengetepikan kaum Baba Nyonya dan India Muslim. Dan yang ketiga, melalui kajian kami, pelbagai kaum di Malaysia, kami dapat membuatkan pelbagai kaum di Malaysia lebih berminat untuk mengetahui tentang keunikan budaya yang diamalkan oleh kaum Baba Nyonya dan India Muslim. Pada masa yang sama, perkara ini dapat membuka mata pelbagai kaum di Malaysia terhadap kepentingan konsep adaptasi budaya yang dilakukan oleh kaum Baba Nyonya dan India Muslim terhadap budaya-budaya tempatan.